Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka jannah wa na'udzika minan nar lin nabi wa alihi washabihi kiramil al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyina bijahi khatimil mursalin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin, amma ba'du. Yang dikasihi lagi dirahmati Allah, pengurusi surau Al-Ubudiyah Taman Desa Yaman, Teluk Intan, seluruh raja tuan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak didik Al-Islamiyah yang dikasihi lagi mati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita ni selamat dari sebarang malapetaka, bahaya, musibah, termasuklah pandemik COVID-19 yang melanda masyarakat dunia hari ini. Malaysia sedang mengalami gelombang yang keberapa ke? Yang ketiga. Oh, dahsyat. Dah tanpa peringkat 4 angka. Hari ini berapa kes baru? 900. 900. Naik balik tu. Naik. Hujan panas. 919. Oh, meningkat. Semalam 800. Hari ini meningkat lagi 919. Kita berada dunia akhir zaman. Dunia akhir zaman, dunia penuh kezaliman. Sebagaimana peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala'a yusibu hadhihi al-ummah hatta la yajida ar-rajulu mulja'an yalja'u ilaihi minaz zulmi. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut satu bala bencana akan menimpa umat ini sehingga seorang tak dapat tempat untuk berlindung daripada kezaliman. Maka Allah Ta'ala lahirkan seorang dari keturunanku dan ahli rumahku.
Ya, faba'as, ya, fayab'asullahu rajulan min itrati wa ahli baiti. Maka Allah Ta'ala lahirkan seorang dari keturunanku dan ahli rumahku, serta Tuhan penuhkan bumi dengan kejujuran dan keadilan disebabkan pemerintahannya. Jadi untuk nak hapuskan, ya, kezaliman, bila dunia diperintah secara zalim, tidak mengikut hukum Allah, hukum Quran dan sunnah Nabi, ya, maka macam-macam bala musibah yang berlaku. Jadi Allah Ta'ala lahirkan seorang pemimpin Islam yang adil dari keturunan Rasulullah SAW. Jadi Allah penuhkan bumi dengan kejujuran, barulah seluruh bumi ini bersih dari segala balak bencana, kerana pemerintahan pemimpin yang dilahirkan oleh Allah, salah seorang dari keturunan Rasulullah SAW, dia pemerintah yang jujur dan adil, ya, sebagaimana bumi sebelum itu, ya, fayamla'u bihil ardu qistan wa adla, sebagaimana bumi sebelum itu penuh dengan kezaliman dan kecurangan. Pemerintah, pemimpin yang memerintah muka bumi seluruh dunia ini zalim dan curang, menzalimi rakyat, curang terhadap rakyat, ya. Kama muliat zulman wa jawra yardu anhu sakinus sama'i wa sakinul ard. Penduduk langit dan bumi puas hati dengan pemerintahannya. Ya, seorang pemimpin yang dilahirkan oleh Allah Ta'ala untuk mentadbir seluruh planet bumi ini. Dia seorang aja. Pemimpin-pemimpin yang lain habis, tak boleh pakai. Sebab sakit pandemik ni, wabak pandemik ni melibatkan berapa ratus buah negara? 100? Seluruh dunia lah. Sebab hukum Islam tak berjalan, hukum Quran dan hadis sunnah Nabi tak berjalan. Pemimpin yang memerintah semuanya zalim, mementingkan diri kroni-kroninya saja. Jadi Allah lahirkan seorang pemimpin yang adil dari rumah, dari keturunan, dari ahli rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penduduk langit dan bumi puas hati dengan pemerintahannya. Pemimpin yang adil yang lahirkan dari keluarga Nabi ini, keturunan Nabi ini. Ya. Langit pula tidak meninggalkan sedikit pun dari hujannya, melainkan dicurahkannya dengan lebat. Ya, la tada'us sama'u min qatriha syai'an illa sabbathu midrara. Wala tada'ul ardu min nabatiha syai'an illa akhrajathu hatta yatamannal ahya'ul amwat. Dan bumi juga tidak meninggalkan dari tumbuh-tumbuhan, melainkan dikeluarkannya dengan sebanyak-banyaknya. Masa pemerintahan, ya, yang adil, yang Allah lahirkan dari keluarga Nabi Muhammad SAW, tumbuh-tumbuhan dikeluarkan oleh Allah serata muka bumi ini dengan banyaknya, dengan subur dan banyaknya.
Ya, sehingga orang-orang yang hidup suka kalau orang matinya hidup semula, supaya mereka dapat mati kemaran itu bersama, kerana rezeki, makanan, ya, minuman, kekayaan lempah ruah. Itu adanya. Kita ni ada ke masa pemerintahan itu agak? InsyaAllah ada. InsyaAllah. Doalah banyak-banyak. Ya Imam? Imam belakang tu. Itu dia. Muda lagi Imam nampak? Mantap. Mantap. Muda lagi ya? Baru berapa puluh? Ada 20-an? 30-an? 30? Dah 42. Alam dewasa je lah. Baru ambang dewasa. Ya'ishu fi dhalika 7 sinin atau 8 sinina atau 9 sinin. Mahdi itu akan hidup dalam keadaan yang sebut selama 7 atau 8 ataupun 9 tahun. Itulah ya, pemimpin akan datang ni yang digelar sebagai Imam Mahdi. Memang bala ni Rasulullah sebut memang hebat. Ya, tak habis. Sehingga Allah lahirkan seorang imam pemimpin, namanya digelar sebagai Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdullah. Ya, dalam hadis yang lain, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Mahdi minni ajlal jabhah aknal anfi yamla'ul arda qistan wa adla kama muliat zulman wa jawra yamliku 7 sinin. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, Mahdi itu dari keturunanku. Dahinya luas, hidungnya mancung. Ia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana bumi sebelum itu penuh dengan kezaliman. Ya, pemerintah, pemimpin yang zalim dan kecurangan. Ia memerintah, Mahdi memerintah selama 7 tahun. Tak lama weh, 7 tahun. Satu penggal pilihan raya. Masa itu tak di pilihan raya. 7 tahun. 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Ya. Itu dia saudara-saudara. Kemudian ada tambahan hadis. Kita kena tahu pemimpin yang nak menyelesaikan COVID-19 ni. Macam-macam kezaliman. Kerana pemimpin dunia hari ini menghina Rasulullah, menghina Islam. Ya. Pemimpin dunia hari ini menjauhkan diri daripada hukum Quran dan hadis. Mereka mengamalkan sistem tauhid, sistem ciptaan, ya, mereka sendiri, berasaskan nafsu semata-mata. Mereka bertuhankan nafsu, saudara-saudara. Sebab itu tuan-tuan, kitab manusia Islam yang kita baca ni, muka surat berapa, Mat? 88. Kita ambil perenggan nombor 2 dulu, kerana orang baru ramai malam ini. Maka selagi segala syaitan itu masih berakar umbi dalam jiwa manusia, ya, manusia hari ini manusia yang jahat, manusia yang mengikut hawa nafsu yang jahat. Jadi maka selagi segala syaitan-syaitan itu masih berkaumi dalam jiwa manusia, iaitu nafsu-nafsu jahat, nafsu ammarah bisu, yang mengawal, ya, yang mengatur cara hidup manusia,
Manusia hari ini berlomba-lomba, ya, menimbunkan harta kekayaan untuk diri, keluarga dan kroni-kroninya masing-masing. Betul tak betul? Betul. Ya, yang miskin terus miskin, tertindas, yang kaya bertambah kaya, terus bermarajalela. Selama itulah teori Islam tidak akan berjaya menghapuskan penyakit sosial itu, penyakit rasuah, penyakit salah guna kuasa. Ya, walaupun di tubuh apa itu pegawai pencegah rasuah. Apa dia? Begitulah lebih kurang. Tak selesai masalah. Tak selesai. Sehingga Tuhan turunkan balik je. Balik ni merupakan COVID-19 ni tentera Allah, jundullah. Sebagaimana Allah hapuskan kerajaan Namrud dengan tentera nyamuk. Tentera apa? Nyamuk. Jatuh kerajaan Namrud. Tumbang kerajaan Namrud. Kerajaan Namrud zaman Nabi Ibrahim. Betul tak betul? Jadi tentera nyamuk tu jundullah. Tentera-tentera Allah datangkan dari tentera Allah. Ya, yang membela Islam, menghapuskan syaitan-syaitan yang zalim. Kalau zaman Nabi Ibrahim, syaitannya namanya Namrud. Zaman Nabi Musa, syaitannya namanya Firaun, Qarun, Haman. Zaman Nabi Muhammad, Abu Lahab, Abu Jahal. Zaman Sina Umar, Maharaja Hercules, Maharaja Persia. Ya. Zaman kita sekarang ni macam-macam lah. Ini dia, macam-macam pelbagai. Ya. Jadi maka selagi segala syaitan-syaitan itu masih berakar umbi dalam jiwa manusia, manusia hari ini ya, memuja puak syaitan ni, berketuakan pemimpin syaitan. Selama itulah teori Islam. Islam ni dalam kitab aja. Baca kitab aja, macam kita baca kitab. Ya. Tapi untuk diaman, untuk dilaksanakan tak boleh. Tak dapat. Kerana apa tadi? Dihalang oleh siapa? Syaitan-syaitan yang berkuasa. Hebat syaitan tu. Yang panggil Taghut. Istilah Al-Quran Taghut. Jadi teori Islam tidak akan berjaya menghapuskan penyakit sosial itu. Islam sekadar teori saja. Tidak boleh diamalkan sebagai ad-din. Kerana banyak sangat manusia syaitan-syaitan ini memakai teori-teori manusia. Ya, teori pemikiran manusia yang sesat lagi menyesatkan. Teori Charles Darwin, teori Sir Isaac Newton, teori macam-macam nama. Bidang ekonomi ada teorinya, bidang pendidikan ada teori, bidang politik ada teori. Ya, teori Sigmund Freud, teori apa namanya? Machiavelli, bukannya value. Bukan sami value, Machiavelli. Teori Machiavellisme, ya, teori Machiavelli ni matlamat menghalalkan cara. Tepuk dada tanya. Tengok. Tanya selera, tanya nafsu. Ya. Jadi selama itulah teori Islam tidak akan berjaya menghapuskan konsep sosial. Kerana manusia mengambil teori ciptaan manusia. Manusia kapio lah tu. Berat. Ya. Ambil undang-undang kapi dan sebagainya. Allah Akbar. Kecuali konsep yang asas ini, ya, konsep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diperbetulkan terlebih dahulu.
Konsep yang hakiki yang sebenarnya yang ditetapkan oleh Allah ialah konsep asas hidup berpaksikan kepada tauhid, kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dipahamkan dulu dan dihayati terlebih dahulu. Jadi konsep bertuhankan syaitan ni kena hapuskan dulu. Teori-teori syaitan manusia ni dihapuskan dulu. Bagaimana nak ngapusnya? Nak kita sendirilah ngapusnya. Tapi janji Allah sebagaimana hadis tadi. Akhir zaman ni memang ditimpa bala yang dahsyat, yang besar. Sehingga Allah lahirkan seorang apa tadi? Pemimpin Islam yang adil dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan keturunan orang Melayu. Boleh faham? Bukan keturunan orang Cina. Dia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara. Itu hadis Nabi. Hadis sahih yang saya baca tadi. Untuk menghapuskan penyakit-penyakit sosial. Kes dadah tegar berluasa. Macam mana nak apa dia tegar? Arak pun berluasa. Hilang araknya, ya Allah. Kerana arak tu adalah raja segala maksiat. Dadah tu cucu cicitnya dia. Cuma dadah-dadah tu boleh jadikan ubat, betul tak? Macam ubat batuk tu daripada dadah ke? Panadol dadah juga. Kencing manis ubat kencing manis tu dadah juga. Gout dadah juga. Sakit jantung dadah juga. Semua dadah. Cuma salah penggunaan dadah tu bawa pada bahaya. Tu dia saudara-saudara. Tapi arak banyak pun haram, sikit pun haram. Mabuk ke tak mabuk ke, hukumnya jelas, tetap haram. Saudara-saudara. Jadi apabila manusia sedar akan tanggungjawab, bila manusia ni sedar akan kewajipannya sebagai hamba Allah kepada Al-Khaliq, kepada penciptanya. Jadi manusia mesti kenal Allah terlebih dahulu. Awaluddin ma'rifatullah. Manusia ni mesti dididik, diajar, diberitahu bahawa mereka ada Tuhan yang mengurus mentadbir alam ini. Jadi untuk membuat reformasi, iaitu perubahan, supaya masyarakat sedar dari kejahatan, manusia ni mesti sedar daripada kejahatan, mesti mengakui yang mereka ni jahat. Masalah mereka tak ngaku dia ni jahat. Ini yang berat tu. Pemimpin-pemimpin syaitan ni ngaku ke dia jahat. Tak ngaku. Yang jahat tu kalau berkempen, orang betul nampak. Pengikutnya ramai tak? Ramai jangan main. Jadi kalau kita nak buat reformasi, satu perubahan, tajdid hadari, untuk mengembalikan masyarakat yang sudah rosak tadi, dirosakkan oleh pemimpin-pemimpin syaitan ni tadi, kembali kepada sistem hidup berlandaskan konsep la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu,
Masyarakat ni mesti sedar dari dosa, dari kejahatan, dari maksiat. Yang mereka ni zalim. Mereka ni fasik. Zalim. Mesti sedar. Kalau mereka tak sedar, ini yang teruk ni. Maka jiwa manusia mestilah dibersihkan lebih dahulu. Jiwa manusia. Ya. Mestilah jiwa manusia dibersihkan lebih dahulu dari ada hidup bebas, hidup kebebasan. Ada hidup nak bebas, ada kebebasan. Ya, manusia ni nak bebas. Cara hidup bebas, tak mau terikat dengan peraturan, dengan hukum, dengan syariat, dengan undang-undang. Ya. Yang sewenang-wenang, dan manusia mestilah sedar bahawa alam ini ada tuan punyanya, ada penciptanya. Alam ini diperintah oleh Yang Maha Kuasa. Dan kedaulatan Allah tidak menurut kehendak nafsu manusia. Ya. Allah tak ikut undang-undang yang dicipta oleh manusia yang berasaskan hawa nafsu. Undang-undang ciptaan manusia ni Allah tak terima. Sebab undang-undang manusia ni berasaskan apa tadi? Hawa nafsu. Manusia ni ikut hawa nafsu. Yang buat undang-undang tu manusia yang ikut hawa nafsu. Yang tidak takut kepada Tuhan. Saudara-saudara. Manusia yang buat undang-undang ni jiwanya kotor. Ya. Mereka ni penuh dengan maksiat. Mereka ni penuh dengan dosa-dosa fasik, syirik, munafik dan sebagainya. Saudara-saudara, mereka kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang buat undang-undang tu. Ya. Jadi selagi manusia ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, tidak kembali, tidak mengenal Allah, tidak beriman dengan Allah, tidak memahami rukun-rukun iman, selagi manusia ni tidak dididik, ya, tidak dididik, tidak diajar, tidak dibentuk dengan sikap berasaskan ketakwaan, keimanan, manusia ni tak mengenal Tuhan sebagai penciptanya, sebagai Rabbnya. Ya. Bila manusia ni buta masalah ketuhanan. Bagaimana nak menghapuskan segala penyakit sosial ni? Penyakit, ya. Penyakit umpamanya masyarakat hari ni mengalami penyakit merebaknya dadah tegar umpamanya. Selagi kilang arak tidak dihapuskan. Arak, judi masih bermaraja lele, mengganas. Betul tak betul? Ya? Takkan kita tak baca Quran? Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat 90 surah Al-Maidah. Wahai sekalian orang beriman, sesungguhnya arak, judi, ya, membesar, memuja berhala, mengundi nasib dengan bata-bata anak panah adalah semata-mata kotor keji dari kerja-kerja perbuatan syaitan yang terkutuk. Maka hendaklah kamu jauh, fajatanibuhu alakum, maka hendaklah kamu jauh daripadanya, daripada arak, daripada judi, daripada membesarkan berhala, memuja berhala-berhala, ya, berhala-berhala yang bertuhankan nafsu, bertuhankan sesama manusia.
Ya, mengamalkan teori-teori undang-undang ciptaan manusia. Itu dia nya. Itu berhala lah tu. Kadang-kadang berhala yang disembah, berhala yang dipatuhi dalam bentuk undang-undang, yang ditulis, yang digubal, ya, yang bukan datangnya dari Allah. Sebab itu teori Islam, undang-undang Islam tidak akan berjaya menghapakan penyakit sosial itu selagi segala syaitan itu masih berakar umbi dalam manusia, dalam masyarakat, dalam negara, dalam dunia. Saudara-saudara, mana negara nak tegak Islam akan diserang habis-habisan oleh golongan syaitan tadi. Syaitan yang bangsa apa itu? Donald Trump dah jatuh dah. Naik pula orang yang lain pun sama juga. Tak jadi. Ya, tak boleh jadi, tak boleh, saudara-saudara. Yalah. Jadi selagi syaitan ni masih berakar umbi dalam, sebab manusia yang memilih dalam pilihan raya kan. Betul tak? Siapa yang milih pemimpin syaitan ni? Ini jadi masalah, saudara-saudara. Ada juga golongan Islam ada, tapi sikit. Tak menang yuk. Hilang wang perturan. Allahu Akbar. Ini saudara-saudara. Golongan ulama pewaris Nabi tidak ada tempat di hati rakyat. Ya. Tetapi pemimpin syaitan yang kaya raya ni, memang ada banyak duit, banyak kata benda, pengaruh pun hebat, tapi jahat. Jadi ulama ni bercakap berasaskan ajaran Islam, Quran, hadis. Tak diterima dia, sebab jiwa masyarakat masih apa? Masih kotor, bergelumang dengan maksiat dan dosa-dosa. Allah lala. Ya, menurut kajian, ya, Badan NGO Islam Malaysia saja 80% orang Islam, orang Melayu kita ni tak semayang. Mangko weh. Jangan memain macam surau ni, kalau banding yang penduduk sini berapa? Ada 500? Tak sampai. Tapi kalau ada 300? 300. Kalau 300 yang semayang rasa saya baru ada 20 orang ni. Masalah tak cukup umur. Ya, belum akhir balik lagi. Gitu. Bila akhir balik? Tunggu pension. Jaga-jaga tuan-tuan. Ya, dakwah kena kuat, saudara-saudara. Ya. Jadi bagaimana kita nak buat reformasi? Nak berubah daripada jahiliyah kepada Islam, daripada syirik kepada tauhid. Ya. Baik tuan-tuan. Jadi memandangkan kepada faktor dan hakikat ini, maka anggapan manusia sebagai makhluk bebas, jangan bagi manusia ini hidup bebas. Ya, ikut nafsu, bertuhankan nafsu, matlamat menghalalkan cara, mengikut teori apa tadi, Machiavelli itu syaitan itu. Jangan marah pula ni, jangan marah. Mana boleh bebas? Ya Allah. Matlamat menghalalkan apa? Semua cara. Tak kira dosa paling, tak kira halal dan haram. Apa ya? Tak jadi, saudara-saudara. Ya. Bebas mengikut kehendak dan takluknya adalah satu andaian yang bodoh, yang tidak dibantu oleh akal yang waras, dan akibatnya akan menimpa hidung orang itu sendiri. Akhirnya merosakkan manusia. Ya, kalau pakai undang-undang ciptaan manusia, tak selesai masalah. Ya,
Yang kaya terus kaya bermerajalela, yang miskin terus menderita. Saudara-saudara, itu kehendak syaitan. Ya, yang kaya menjaralela dengan ikut nafsunya, ya, tak kira halal dan haram. Yang miskin tertindas menderita. Hikmat Allah menyuruh manusia menyembahnya sahaja, tanpa sebarang syarat, dan mengaku dirinya sebagai hamba kepada pencipta yang menjadi Tuhan, iaitu kepada Allah. Allah sebagai pembimbing, Allah sebagai pelindung, pemandu, dan Allah juga sebagai pemberi undang-undang. Ya. Jadi manusia ni jangan bertuhankan sesama manusia. Ya. Hari ini manusia berkebelakan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBBB. PBB ni dia menubuhkan jabatannya. Kalau bidang kesihatan namanya apa? Dalam bahasa Arab MAN. Siapa? Kalau dalam bahasa Inggerisnya apa? Who. Apa je who? Itu non world health organization. Itu dia menjaga bahagian apa, jabatan apa tu? Kesihatan. Semua ikut WHO. Dan WHO hari ni untuk menyelesaikan COVID-19 kena patuh kepada undang-undang yang ditetapkannya. Undang-undangnya apa dia sebutnya? Tu dia ni. Saya pun tu dia ni. Ni dia punya kerja ni. Itu hendak dia. Itu cara dia. Kalau ikut tengok tu. Yang pandai-pandai tangkap dia orang tu. Itu dia. Faham kan ni? Kalau tak ikut kena saman pula. Apa samannya? Mangkuk. Lalu Haji Syahri bayar 1,000. 1,000. Jangan. Allah berat ya. Itu kalau makanan apa dia? Jabatan FAO ke? FAO. FAO, ya. FOA. FAO ke? FOA. FAO. FOA. Mana satu betul ni? FAO. Betul tu. Mantap. Bukan tak mantap. Kalau pelajaran UNESCO. UNESCO. Itu TESCO lain. Ni UNESCO. Kalau apa itu? ILO tu benda tu. ILO badan apa? Buruh ya. ILO. Semua dia boleh ke? Pusat pentadbirannya di mana tempatnya? New York. Letak negara mana tu? Dia kontrol. Itu dia. Itu dia saudara-saudara. Ya. Jadi nak buat reformasi ni. Jadi masa mana nak buat reformasi? Masyarakat kena sedar dulu dari kejahatan ni. Dari kejahatan Taghut ni. Ya. Maka jiwa manusia mestilah dibersihkan lebih dulu. Pemikirannya bersih lebih dulu. Ya. Supaya manusia ni meletakkan Allah sebagai Rabb, ya, yang mengatur cara hidup kita. Allah saja. La ilaha illallah tu. La ma'bud bihaqqin fil wujudi illallah tu. Itu adanya. Jangan kita ratib aja. Tak jadi. Nak kena faham betul-betul.
akan konsep la ilaha illallah tu. Ya. Karena fakta dan teori ini berbeza. Fakta, ya, fakta hidup Islam berlandaskan konsep la ilaha illallah, hukum tertingginya hukum Allah, Quran dan hadis Nabi. Itu fakta. Sementara manusia ini teori. Ya. Teori ini bukannya tepat. Teori ini hipotesis. Kajian macam teori Darwin. Hipotesis teori Darwin. Kajian. Dia buat kajian dulu, buat jangkaan dulu. Mereka mengatakan bahawa COVID-19 ni akan berakhir pada tahun 2023, kata dia. Oh, dah 2023. Itu teori mereka. Teori hipotesis. Kajian COVID-19 ni. Sabar kan nunggu 2023 tu. Tapi kalau faktanya, itu yang hadis saya baca tadi. Ya, selagi Allah Ta'ala tak lahirkan pemimpin Mahdi, Imam Mahdi, selagi itu bala masalah yang menzalimi penduduk dunia hari ini tak selesai. Boleh faham? Ini fakta. Quran dan hadis fakta, bukannya teori hipotesis. Murid sekolah hadis ustaz bincang macam itu cikgu-cikgu. Tak ada. Allah tahu. Ya. Hikmah Allah menyuruh manusia menyembahnya saja tanpa sebarang syarat. Tanpa syarat lah. Kadang-kadang kita meletakkan syarat. Ya. Syarat masyarakat mestilah, ya, tanpa majmuk. Kalau masyarakat majmuk, tak boleh nak laksanakan Islam. Betul. Itu alasannya lah. Macam syarat-syarat macam-macam. Mana ada masyarakat ni tak ada majmuk? Madinah pun majmuk. Masyarakat yang dibina oleh Rasulullah dulu, masyarakat Madinah dulu, masyarakat Islam Madinah, itu lagi majmuk pada Malaysia ni. Kacau tuan-tuan. Apa nak syarat nak, ya, Islam saja susah lah saudara-saudara. Ya. Jadi hikmat Allah menyuruh manusia menyembahnya saja tanpa sebarang syarat dan mengaku dirinya sebagai hamba. Manusia mesti mengaku dirinya sebagai hamba kepada Allah. Hamba kepada cipta. Tengok ayat 5 suratul Fatihah tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah engkau ya Allah Tuhan yang berhak disembah. Ya. Aku ni hamba-Mu ya Allah. Yang aku nak sembah ni engkau ya Allah. Ya. Dia nak iyyaka na'budu dulu. Hanya engkaulah Tuhan yang kami sembah. Kemudian baru diikuti apa? Wa iyyaka nasta'in. Barulah kita minta tolong dengan Allah tadi. Boleh faham tak? Jadi pastikan rakyat menjadi hamba Allah tu. Beribadat, mengabdikan diri kepada Allah, tunduk patuh kepada undang-undang Allah. Kemudian baru kita nak berdoa minta tolong kepada Allah. Selesaikan COVID-19 ni, baru selesai beres. Faham Haji Ghazali? Jangan syarat terbalik pula. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ini nak minta tolong hafal COVID-19, udah hafal COVID-19, baru nak menyembah Tuhan. Tak jadi. Terbalik. Ni tolong berbetulkan. Ya? Imam Umar? Ya?
Kita sebagai hamba, Allah sebagai pencipta sekalian alam. Alam ini milik Allah. Termasuklah manusia, termasuklah seluruh alam, termasuklah COVID-19 ni semua milik Allah. Ya? Boleh faham? Allah lah sebagai pemandu, Allah lah pemberi undang-undang. Jadi undang-undang apa yang wajib kita patuh? Undang-undang Allah. Ya, manusia hendaklah faham bahawa seluruh alam ini cuma terdapat satu kedaulatan saja, iaitu kedaulatan kerajaan Allah, Rabbil Alamin, Rabbin Nas, Rabbil Falak. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul tak jawab tadi? Betul? Haji Syari, betul? Adanya. Ya, Tuhan langit Allah, Tuhan bumi Allah, Tuhan manusia Allah, Tuhan tumbuhan Allah, Tuhan sekalian alam, termasuklah COVID-19. Tuhannya ialah Allah. Ya, kena sedar, kena insaf. Jadi ayam pin juga. Itu dia. Ya, iaitu kedaulatan Allah sebagai pemerintah. Ya, la ilaha illallah itu tadi. Keimanan kepada Allah adalah menjadi paksi bagi pembinaan negara. Ya, negara mesti dipimpin, diperintah oleh orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut pada Allah sahaja. Ya, jadi keimanan kepada Allah adalah menjadi paksi, asas, teras bagi pembinaan sebuah negara dan ummah. Atas dasar ini, manusia dapat mengenali dirinya sebagai makhluk yang lemah, yang senantiasa mengharap tolongan Allah. Dari talian keimanan itu akan lahirlah masyarakat yang berbudi mulia, berdisiplin, serta beramanah demi kebaikan dunia dan hidup akhirat yang kekal abadi. Nabi Muhammad SAW dengan terus menyampaikan konsep La ilaha illallah kepada umatnya. Baginda tidak memusatkan pandangannya kepada persoalan-persoalan lain. Sebenarnya keimanan yang tulen sangat mustahak bagi pergerakan Islam. Jadi dalam kitab ini, ya, pergerakan Islam, ya, mesti diwujudkan dalam sebuah negara. Ya, gerakan apa? Gerakan Islam. Kalau di Mesir, parti gerakan Islam ni namanya apa? Ikhwanul wal Muslimin. Malaysia ni apa dia? IAS. Apa dia? IAS. Bos. Senyap lagi ni seorang aja. Entahlah apa ini. Tak tahu. Ha? Tak ada lagi ya? Berat. Bila agak Islam dan kata. Tak ada. Tak tahu. Sama aja. Tak. Kata dia. Setuju. Tengok. Bila terakhir lagi. Nampak. Tapi dalam kitab ni, ya, saya baca kitab ni, ya, baginda Rasulullah SAW tidak musyawarahkan pandangan kepada persoalan-persoalan, ya, masalah sosial, masalah rasuah, masalah saling guna jasa, masalah dadah, arak, pembuangan bayi, bersepah-sepahnya anak-anak haram, luar nikah. Betul tak betul? Banyaknya, ya, keruntuhan rumah tangga, tadanya, ya, masalah anak lari pada rumah, anak-anak menderhaka pada ibu bapa, ibu bapa tak bertanggungjawab kepada anak-anak. Betul tak betul? Betul. Banyak masalah ya. Banyak masalah. Jadi Nabi pun apa itu je dulu. Baginda Rasulullah SAW tidak musyawarahkan pandangan pada persoalan-persoalan yang lain. Jadi persoalan yang tumpul oleh Nabi ialah keimanan yang tulen dulu. Ditegakkan keimanan yang tulen dulu. Ya, sangat mustahak bagi membina sebuah masyarakat Islam tu. Mesti diberi kepahaman tentang
Amantu billahi wa rasulih. Beriman Allah, beriman Rasul, beriman rukun iman yang 6 tu. Ditanamkan, disuburkan, dididik masyarakat. Awaluddin ma'rifatullah. Selagi awaluddin ma'rifatullah ni tidak dididik, diajar, dipahami oleh rakyat masyarakat, selagi itulah sebuah masyarakat yang adil tak dapat. Sebab itulah tuan-tuan dan perempuan sekalian rahmati Allah. Ya. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazhabu dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu husmi wa fi riwayatin li Abi Dawud yuwati usmuhu husmi wasmu abihi ma'abi. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak habis umur dunia ini, iaitu tidaknya berlaku hari kiamat, sehingga bangsa Arab dan pengikut-pengikutnya dikuasai oleh seorang dari ahli rumahku yang namanya menyamai namaku. Dan pada satu riwayat oleh Abu Daud ada sebutkan yang namanya menyamai namaku iaitu Muhammad, dan nama ayahnya menyamai nama ayahku iaitu Abdullah. Nama Nabi Muhammad, nama Nabi kita siapa nama? Muhammad bin Abdullah. Dan pemimpin yang dilahirkan oleh Allah akhir zaman ini untuk menggantikan pemimpin yang zalim seluruh dunia ini, Muhammad bin Abdullah, keturunan daripada Sayyidina Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, ya, keturunan Hasan bin Ali, bukan Husain bin Ali, Hasan bin Ali, ya, daripada keturunan anak cucu Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana Siti Fatimah binti Rasulullah tu suaminya siapa? Sayyidina Ali. Anak Sayyidina Ali Hasan dan Husain. Jadi Muhammad Abdullah ni dari keturunan bernasabkan Hasan bin Ali. Akan muncul akhir zaman. Ya. Tapi riwayat daripada hadis Abu Sa'id Khudri ni tadi, ya, Mahdi itu dari tunanku, dahinya luas, hidungnya mancung. Ia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana bumi sebelum itu penuh dengan kezaliman dan kecurangan. Ya, Mahdi itu merintah selama 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Sempat ke berjumpa dengan Imam Mahdi ni? Sekarang ni banyak ngaku Mahdi palsu. Orang Melayu ngaku nama Muhammad Abdullah. Memang nama Muhammad Abdullah, ngaku Mahdi, tapi dahi sempit. Hidungnya apa? Hidung pemik. Tak ada. Sebab itu Rasulullah bagi berjelaskan dia punya sifat fizikal Mahdi ni. Ya, bentuknya mana? Dahinya luas, hidungnya mancung, hidung Arab dia mancung. Ini hidung penyik, dahinya sempit. Tak jadi, saudara-saudara. Dia mengisytiharkan, yang hari ini akan isytihar, ya, di Mekah dekat Masjid Haram tu, disahkan dirinya, namanya Imam Mahdi. Tapi orang yang memberi bai'ah, janji setia, ikatan setia dengannya tak ramai. Macam tentera Badar Nabi Muhammad SAW. Berapa orang tentera Badar? 300 berapa pula? 313 orang permulaan. Ya. Dan Imam Mahdi ni akan dibantu oleh Nabi Isa binti Maryam yang akan turun dari langit kedua esok. Bantu tentera Imam Mahdi. Dan Nabi Isa lah yang berjaya. Ya, sebab pemimpin dunia yang zalim ini akan bertuhankan Dajjal akan datang. Semuanya menyembah Dajjal. Pemimpin yang zalim, yang fasik, yang jahat dunia ni,
semuanya bertuhankan Dajjal. Pada masa itulah Imam Mahdi dan Nabi Isa yang merentah ikut cara Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW tu, ikut Quran dan hadis, dapat dibantu oleh Allah yang tolong. Dan Nabi Isa berjaya membunuh Dajjal di sebuah tempat di negeri Palestin. Sebab itu Palestin hari ini dijajah oleh Yahudi. 70,000 orang Yahudi di Isfahan, negeri Isfahan, ada 70,000 orang Yahudi menjadi pembantu tentera Dajjal. Yahudi ini menjadi pembantu tentera Dajjal. Sebab itu Yahudi hari ini sudah menjajah negeri Palestin. Sebab mereka itu menjadi tentera apa tadi? Dajjal. Dan Nabi Isa akan berperang dengan Yahudi ini dan berjaya membunuh Dajjal. Malaysia ada Dajjal. Di Malaysia ada. Ada juga Dajjal, ada yang tak Dajjal. Dia itu Dajjal. Ini Dajjal, Al-Masih Dajjal. Jadi cara kita menyelamatkan dari tipu daya Dajjal ialah dengan kembali kepada Quran. Paling kurangnya menghafal Al-Quran. Iaitu surah apa namanya? Suratul Kahfi. 110 ayat. Kalau tak ada dapat hafal 110 ayat, dapat 10 ayat yang pangkai yang pertama, ayat 1 hingga 10 pun jadilah. 10 ayat yang pertama dah. Jadilah you. Untuk nak menyelamatkan diri daripada tipu daya Dajjal yang tadi. Dajjal ni petenah yang sangat dahsyat. Dajjal ni dia berkuasa bermerajalela di atas muka bumi ni selama 40 hari. Selama 40 hari. Oh Allah. Ramai yang menjadi pengikut Dajjal, kecuali orang yang betul-betul beriman saja. Jadi Rasulullah bagi ingat kita cara untuk melamatkan daripada fitnah Dajjal, hanya kamu menghayati, beramal dengan suratul Kahfi. Faham sinopsis, memfahamkan isi kandungan suratul Kahfi 110 ayat. Tadinya pada masa itu tak ada makanan untuk dimakan lagi, hanya baca suratul Kahfi saja. Tadinya selama 40 hari tu, sebulan 10 hari. Tapi hari pertama tu masanya seperti setahun. Hari pertama Dajjal menjalela tu di atas muka bumi ni, hari pertama panjang masanya seperti setahun. Kalau dia kontik di Malaysia ni 6 bulan siang, 6 bulan malam. Sanggup ke you? Siang 6 bulan, malam 6 bulan. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti seminggu. Hari yang keempat baru macam hari biasa, 12 jam siang, 12 jam malam. Sampai hari yang ke-40 Dajjal dapat dibunuh oleh Nabi Isa dengan pedang. Boleh faham? Cukup setakat itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata ma'a abrar ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan satu as. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.